Jadi kita lihat 174 ulama yang merapatkan dan menjauhkan diri daripada pemerintah. Apa kata Imam Al-Jauzi? Wa qad labasa iblisu ala qaumin minal ulama yang qati'una ala sultani iqbalan ala ta'abbudi wad dini fayuzayyinu lahum ghaibatan man yadkhulu ala sultan minal alama fayajma'u lahum afataini ghibatun nasi wa madhun nafs wa fil jumlati faddukhulu ala salatin khatarun azimun lianna niyyata qad tahassana fi awal ad-dukhuli thumma tatagayyaru bi ikramihim wa in'amihim aw bit tama'i fihim wa la yatamasaku an mudahanatihim wa tarkil inkari alaihim. Okey, ini petikan daripada Imam Al-Jauzi. Ini bukan hadis ya. Jadi apa ulama yang bernama Imam Al-Qayyim Al-Jauzi ni, dia kata sesungguhnya iblis ini dia juga menipu dengan tipu dayanya atas segelintir daripada ulama. Siapakah ulama-ulama yang ditipu itu? Yang memisahkan dirinya daripada para pemerintah. Baik, yang dekat dengan pemerintah pun kena belitan tipu daya iblis. Yang jauhkan diri daripada pemerintah pun kena tipu daya iblis. Okey, dekat pun susah, jauh pun susah. Kerana apa? Kerana mereka hanya ingin membatasi diri mereka dalam urusan ibadah dan agama. Lalu iblis membuat mereka menganggap bagus untuk mengata ulama lain yang suka menemui penguasa. Oh, dia syok sendiri, dia rasa dia hebat. Jadi dia kata tu ulama yang dekat-dekat dengan pemerintah tu bukannya boleh percaya tu, itu semua semak. Dia kata itulah. Dengan ini mereka mengaut dua dosa. Na'udzubillah min zalik, iaitu dosa mengatur orang lain dan dosa memuji diri sendiri atau menganggap diri sendiri baik. Secara umumnya berdekatan dengan pemerintah itu memang mendatangkan bahaya yang besar. Sebab boleh sahaja niatnya betul pada awal dia, tetapi lama kelamaan niatnya berubah untuk menghormati ataupun nak jadi kipas kepada pemerintah sahaja. Ya. Lalu disusuli pula kemudiannya dengan apa? Ketamakan untuk mendapatkan kekayaan daripada mereka. Hal ini tidak terlepas daripada tindakan bermuka-muka, berpura-pura dan tidak berani mengingkari pemerintah. Ya, jadi di sini ada dua kelompok ulama lah. Ulama yang lepas, yang dia pergi mengipas pemimpin. Yang tu kita dah bincang kan. Yang ini dia menjauhkan diri daripada pemerintah. Tapi iblis dia kata okey, kau jauhkan pada pemerintah, no problem kata. Tapi dia tetap juga akan membelit ya para ulama ini dengan niat-niat yang tak baik. Antara niatnya adalah memandang serong kepada ulama-ulama yang dekat kepada pemerintah pula. Dan yang kedua, dia merasa bahawa diri dia selamat, diri dia lebih baik daripada ulama yang lain. Ya. Okey, jadi kita tengok syarah dia dan tahqiq. Syarah ini macam penjelasan, tahqiq itu dia lebih diyakinkan lagi, ya, lebih dihuraikan tu lebih faham. Okey, terdapat juga segelintir ulama yang menjauhkan diri mereka daripada pemerintah. Alasan mereka adalah supaya mereka dapat beribadah sepenuh masa tanpa gangguan. Tetapi iblis menusukkan tipu dayanya terhadap mereka dengan membuatkan ulama tersebut suka mengumpat dan berkata buruk terhadap ulama lain yang rapat dengan pemerintah. Dia juga berasakan dirinya adalah mulia kerana dirinya bebas daripada segala fitnah pemerintah seperti rasuah, mengambil harta tanpa hak dan lain-lain lagi. Ya, jadi Masya Allah, kat mana-mana pun ada juga si belis ni kan. Bukan si bilis ni ya, si belis ni kan. Nah, jadi dia memanglah menipu daya, dia membelit kita dan sebagainya. Lalu akhirnya dengan bangganya dia menceritakan kebaikannya kepada orang awam bagi mendapatkan pujian dan kehormatan. Maka tanpa disedarinya dia telah menghimpunkan dua dosa, iaitu dosa mengumpat dan dosa berasa diri sendiri mulia. Namun tak semua ulama bersifat demikian. Ada yang menjauhkan diri daripada pemerintah disebabkan niatnya memang betul. Mereka khawatir jika mereka terlalu berdamping dengan pemerintah, kebebasannya untuk menegur pemerintah itu terbatas. Ya, okey. Menurut Imam Al-Jauzi, terlalu rapat berdampingan dengan pemerintah itu banyak bahayanya daripada untungnya. Ini pengalaman ulama-ulama terdahulu, tuan-puan. Termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Malik.
termasuk Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, semuanya tu pernah merasa duduk di penjara. Kita hanya kenal mereka sebagai ulama yang membantu kita untuk memahami fiqah, ibadah dan sebagainya kan. Tetapi dia pernah meringkuk, semua ni empat-empat ni meringkuk di penjara. Hatta Imam Hanafi dipercayai meninggal dunia kerana diracun sikit-sikit dalam penjara. Imam Ahmad bin Hanbal lumpuh tuan-puan, kakinya tak boleh berjalan kerana apa? Kena torture banyak dalam penjara. Imam Syafi'i pun begitu juga. Imam Malik pun sama. Ya, jadi Imam Malik ni waktu Imam Hanafi kena torture, ramai masyarakat di Madinah waktu itu dia mempertahankan Imam Malik. Ya. Jadi itu nak ceritanya betapa tergugatnya para ulama kita ini sewaktu tersebutlah dengan pemerintah. Walaupun kita tahu pemerintah pada waktu itu dia menggunakan title khalifah. Ya. Okey, jadi sebab banyak sangat fahaman-fahaman especially dalam bentuk akidah lah. Sebagai contoh fahaman Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini dia punya rational dia lebih daripada revelation. Dia banyak gunakan otak berbanding dengan wahyu Allah. Jadi itu bab lain lah pula kena belajar bab akidah, development of perkembangan akidah pula daripada semasa ke semasa. Yang itu pening, tapi kan bila kita faham tu rasa macam kita akan banyak memahami apa yang berlaku, contohnya perselisihan di kalangan ulama sehingga hari ini kan, jadi kita tahu kenapa dia orang berselisih, jadi kita akan lebih tenang. Okey, baik. Dia akan menegur, lama kelamaan setelah mendapat berbagai kesenangan, pujian dan ganjaran, maka niatnya akan berubah. Ya. Jadi sebab tu kita kena waliyazubillah sentiasa bermuhasabah diri sendirilah. Dia akan menegur dan menasihati pemimpin itu hanya untuk mendapatkan ganjaran dan pujian semata-mata. Malahan lebih teruk lagi sampai satu tahap di mana dia tidak mampu lagi untuk menegur pemimpin itu jikalau pemimpin itu ada membuat kesalahan kerana takut kedudukan dan ganjarannya tergugat. Jadi waktu ini dia dah antara dua persimpangan. Aku kalau tegur macam ni kan, nanti gaji aku tak jalan. Atau kalau misal kata aku tegur, nanti dia kena buang, aku nak cari kerja kat tempat mana pula. Jadi memang biasanya macam itulah yang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syaitan dia akan menyelit masuk ke dalam hal ini dan dia akan meniupkan perasaan semangat takut. Dia bukan semangat untuk berjuang, tapi semangat dia tu rendah lah, turun. Dia jadi takut, jadi gementar, jadi ragu-ragu macam mana keadaan rezeki dia dan sebagainya. So berkata ulama besar tabi'in iaitu Imam Sa'id ibn Musayyab, "Idza ra'aitumul 'alima yaghshal umara'a fahdharu minhu fa innahu lissun." Ya. Jadi ulama ni berkata apa? Apabila kamu telah melihat seorang alim menyelimuti dan kerap mendekati pemerintah, maka hendaklah kamu berjaga-jaga dengannya kerana dia mungkin seorang pencuri. Ya. Jadi dia ni sebenarnya tak ada apa-apa tanggungjawab, tapi dia duk menyelit-nyelit dengan pemerintah. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Sa'id sebagai pencuri ini, dia merujuk kepada kekerapan dia associate diri dia itu dengan pemerintah dan kemewahan, maka dia boleh jadi menyalahgunakan kedudukan rapatnya itu untuk mendapat imbalan dan juga keuntungan-keuntungan yang tertentu bagi tujuan diri dan juga peribadi. Ya. Saya tersentuh tuan-puan, ramai yang rasa dengar video daripada sahabat mu'alaf kita yang pernah masuk Islam, saudara Hafiz kan? Yang orang Cina tu, ada tak dengar? Kat Salwa je kuat kata dia dengar. Dahsyat kat Salwa, kat Syawal boleh tu share dengan dia orang. Dia cerita yang saya baca dan saya juga pernah dengar benda ni, iaitu berkaitan tentang Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat kan. Dia ada dua pen tuan-puan. Pen satu tu pen kerajaan dan satu lagi untuk peribadi. So kalau contohnya ada borang ke apa yang dia perlu sign tanda tangan, dia tanya yang ini untuk berada yang di bawah kerajaan ke ataupun apa. Dan orang akan tanya, kenapa tak pakai pen yang cantik tu? Yang ni untuk kerajaan. Urusan-urusan kerajaan. Masya Allah. Kita selalu dengar Umar bin Abdul Aziz dengan lampu dia, pelita dia, tahu tak? Tapi Masya Allah rupanya boleh. Kat tempat yang lain pun subhanallah kita boleh buat macam tu juga. Ya. Mana satu yang pemerintah punya, kerja kita jangan dicampur. Kita ni gang mesin photostat, musang photostat. Kerja pun kita punya, yang hak kita pun kita punya, anak-anak kita pun kita punya, itu juga pejabat punya. Masya Allah. Okey, jadi itulah yang dimaksudkan dengan pencuri, mereka yang mendapatkan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, sesungguhnya tipu daya iblis ke atasnya demikian telah berjaya.